أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan kurniaan hidayah dan taufik ini sentiasa dikurniakan kepada kita semua. Sidang pendengar yang dimuliakan, kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian yang belum selesai yang telah saya jelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu. Jadi pada malam ini pengajiannya tidak merujuk pada kitab Al-Hikam kerana saya ingin menjelaskan sesuatu yang masih belum dijelaskan dengan baik, apa yang telah saya jelaskan pada kuliah yang lalu, yaitu berkait dengan isu Nur Muhammad yang sudah saya jelaskan secara ringkasnya bahawa Nur Muhammad itu adalah bermaksud ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia menurut kepercayaan, kepercayaan dan keyakinan ahli tasawuf adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Makhluk, statusnya tetap makhluk. Cuma menurut kefahaman ahli tasawuf, ia adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai dalil seperti yang saya jelaskan, saya akan khususkan waktu yang khusus untuk menjelaskan dan membahaskan dalil-dalil yang berkaitan. Lazimnya ulama-ulama tasawuf merujuk kepada hadis Jabir, iaitu bila ditanya tentang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, Nabi menjelaskan huwa nuru nabiyyika ya Jabir, iaitu nur nabimu, yakni Nur Muhammad lah, wahai Jabir. Dan hadis ini panjang, dan hadis ini secara umumnya menjadi medan perdebatan di antara ulama-ulama tentang kesahihan statusnya, yang masih lagi belum selesai dalam kajian-kajiannya. Cuma ini bukan satu-satunya dalil yang dipegang oleh ulama ahli tasawuf yang mengisbatkan konsep Nur Muhammad ini. Ada dalil-dalil lain yang disebut di dalam Sunan At-Tirmizi dan sebagainya. Al-Ghazali di dalam risalahnya merujuk kepada hadis kuntu nabiyan wa adamu bainat tini wat turab
Dan ada riwayat yang lain menyebut kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinatih. Aku, kata Nabi, sudah pun wujud dan sabit kenabianku dalam keadaan Nabi Adam yang jasadnya belum lagi diciptakan oleh Allah atau dalam proses penciptaannya. Tapi Nabi Muhammad, yakni ruhnya, sudah pun ada dan sudah sabit kenabiannya. Jadi panjang bahasanya ini. Saya katakan saya akan jelaskan tentang aspek dalil ini pada kuliah yang khusus untuk ini. Cuma ingin saya nyatakan bahawa Nur Muhammad ini pertama sekali statusnya adalah makhluk. Dan dia makhluk terawal menurut faham ahli tasawuf. Yang kedua, dia adalah punca segala kejadian-kejadian yang lain. Yang darinya lah Allah mencipta makhluk-makhluk lain menurut faham ahli tasawuf. Orang yang tak mau pakai faham ni, tak setuju, kau anda dia lah. Dia bukan suatu usul dalam keimanan, bukan. Dia adalah sesuatu yang orang yang belajar, tengok dalil dan memahaminya, dia rasa nak pegang atas keyakinan apa yang disebut tu, silakanlah. Bagi yang tak mau terima, tak mau pakai, tolaklah. Tak ada masalah apa-apa. Sebab status isu ini seperti yang sudah saya nyatakan, dia adalah bukan usul akidah. Dia adalah cabang akidah. Jadi bagi orang yang tidak mempercayainya, tidak ada masalah. Tidak membatalkan imannya, tidak merosakkan keyakinannya. Cuma perkara ini difahami oleh ulama tasawuf berdasarkan kepada dalil-dalil yang mereka rujuk dan kefahaman-kefahaman yang diberikan Allah kepada mereka ini. Baik, satu aspek yang saya tidak sebut dulu tapi saya nak sebut sikit kerana ada isunya. Bagaimana, apa hubungan Nur Muhammad ini dengan Allah? Hubungannya, kaitannya. Tadi saya nyatakan statusnya adalah makhluk. Yakni asalnya tidak ada, kemudian diadakan, diciptakan oleh Allah. Isu yang timbul adalah hubungan makhluk ini dengan Allah. Apa kaitannya? Tadi jelaslah bahawa dia adalah makhluk. Salah satu bentuk hubungannya, ia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baik, aspek lain yang saya nak jelaskan sikit, terutama dari aspek tasawuf sekadar yang sederhana. Saya tak naklah nak detail sangat, kerana memang bab ini bukanlah bab yang perlu, wajar, patut dijelaskan di khalayak umum, tidak. Hanya nak jelaskan sekadar perlu untuk menyelesaikan kekeliruan. Itu saya nak sebut sikit. Apa kaitannya dengan Allah? Iaitu menurut kefahaman ahli tasawuf, Nur Muhammad ini adalah tempat menyimpan rahsia Tuhan. Tempat menyimpan rahsia Tuhan. Atau dengan bahasa lain, tempat nyata sifat-sifat ketuhanannya. Ini bukan bererti sifat Tuhan tu duduk pada Nur Muhammad tu. Jangan salah faham. Bukan bererti sejuzuk dari Tuhan tu menjadi Nur Muhammad. Bukan itu maksudnya. Kadang-kadang kita keliru dalam memahami aspek penisbahan ini. Kalau saya kata, ana Kurawiyun. Aku ni orang kampung. Jadi perkataan Qurawiyun itu orang kampung. Saya ni ada hubungan dengan kampung. Saya dengan kampung tu tak sama, lain. Tapi ada kaitan dengan kampung tu. Maka demikianlah secara mudahnya nak faham. Bila ahli tasawuf menyatakan Nur Muhammad ini tempat nyata rahsia Tuhan, tempat zahir, tempat tajalli rahsia Tuhan, dan paling sempurna menerima kenyataan itu adalah Nur Muhammad. Dan bukan bererti bahawa Nur Muhammad ini satu juzuk dari Tuhan, bukan. Bukan seperti itu, seperti yang ditanggapi, seperti yang difahami secara salah oleh setengah golongan. Tempat nyata rahsia Tuhan. Dan inilah yang makhluk yang paling sempurna menerima kenyataan ini. Dari mana semua ini? Ulama tasawuf ambil benda ni, ambil mana? Pertama, antaranya bila Allah berfirman,
berkait dengan penciptaan Nabi Adam lah, berkait dengan, tapi ia ada kaitan di sini. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku sempurnakan kejadian jasad Adam tu, badannya, dan aku tiupkan padanya ruh dariku, ruh dariku. Jadi menurut faham ulama tasawuf, bahawa yang dimaksudkan di situ Allah Ta'ala meletakkan rahsianya di ruh tu, bukan dirinya, bukan sejuzuk dari zatnya tu, bukan. Allah menzahirkan rahsianya, menyimpan rahsianya pada ruh ini, ataupun ruh itu menjadi tempat menerima kenyataan Tuhan yang paling sempurna. Itu maksud. Inilah tempat yang jadi keliru. Saya nak jelaskan dalil dulu, sebab orang akan kata ambil mana benda-benda gini ni. Itu nak kabur dasar. Aku tiupkan padanya ruhku, ruh dariku. Jadi menurut faham ahli tasawuf, bahawa ruh manusia ini adalah tempat menyimpan rahsia ketuhanan, tempat nyata sifat-sifat kesempurnaannya, tempat nyata. Bukan ruh manusia itu bahawa sifat Tuhan ada dengan dia, tidak. Itu dua benda yang berbeza, jangan salah faham. Saya nak beritahu dulu lagi. Jadi nak khabar inilah tempat orang keliru. Baik. Kemudian dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah juga ada menjelaskan berkait. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Perhatikan. Mereka bertanya-mu, wahai Muhammad, tentang ruh. Maka Allah telah memerintahkan Nabi supaya menjawab secara mudahnya, Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu adalah dari urusan Tuhanku. Dari sinilah ulama tasawuf mengambil faham bahawa ruh manusia ini tempat menyimpan rahsia Tuhan. Itu nak faham situ dulu. Tapi bukan berarti ruh itu Tuhan. Bukan berarti ruh itu satu juzuk dari Tuhan. Bukan. Tempat menyimpan rahsia Tuhan. Tempat Allah Ta'ala letak rahsia di situ. Tempat nyata rahsia ketuhanannya situ. Kena faham itu ayat dalam Al-Quran jelas. Jadi ayat tadi, sebab tu kita ni kena ada cara faham yang baik, cara faham yang diperakukan oleh ulama kita. Kalau kita ikut setengah golongan yang berpegang pada prinsip memahami nas secara zahir tanpa takwil, tanpa tafsir, kalau ikut kepada kelompok ni yang memahami dalil secara zahir tanpa tafsir, tanpa takwil, kalau ikut ayat ni, manusia tu jadi Tuhan dah. Manusia tu jadi Tuhan. Tapi seperti itukah ulama tasawuf faham? Tidak. Nanti saya akan terangkan tentang penulisan kitab sikit yang dengannya timbul kekeliruan. Hari ini orang tuduh alim ulama kita sebagai kafir lah, itulah macam-macam. Ini masalahnya. Nak beritahu ayat Al-Quran ada kaedah memahaminya, ada manhaj memahaminya. Kalau tengok pada ayat yang saya sebutkan tadi, aku tiupkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalau kita faham zahir ayat tu, aku tiup padanya dari ruhku, seolahnya sebahagian Tuhan tu duduk pada manusia. Tapi bukan itu yang dipegang oleh ulama tasawuf. Bukan itu. Tapi zahir ayat memang gitu. Tapi sedia faham. Sebab apa? Ulama-ulama kita sudah ada cara memahami Al-Quran. Dia tak tengok ayat ni saja, tengok ayat lain juga. Maka mereka tahulah maksud ayat ini bagaimana, memahami ayat ini. Itu yang perlu saya nak jelaskan. Baik, kemudian dari aspek lain, hubungannya makhluk pertama yang diciptakan ini yang menjadi sebab kepada kejadian makhluk-makhluk yang lain daripada awal sampai akhir makhluk, semuanya ini sudah sabit pada ilmu Allah. Sudah sabit pada ilmu Allah. Maka yang sabit pada ilmu Allah itulah yang dinamakan al-a'yan as-sabitah. Istilah sesuatu yang sabit pada ilmu Allah.
dan ulama tasawuf mengistilahkan itu sebagai haqiqah Muhammadiyah, hakikat Muhammad. Pelang dia. Kita hari ni makhluk ada hari ni berdasarkan faham ahli tasawuf semuanya datang daripada Nur Muhammad. Tapi semua makhluk-makhluk ni pelang dia tu sudah sabit pada ilmu Allah. Dengan erti Allah Ta'ala sudah tahu semua itu, sudah termaklum dalam ilmunya. Maka termaklumnya makhluk dalam ilmu Tuhan, ahli tasawuf beri istilah benda tu. Dia panggil haqiqah Muhammadiyah. Bahasa kita hari ni hakikat Muhammad. Jadi kena faham molek istilah-istilah ni. Jadi makhluk pertama yang diciptakan dan makhluk lain tu dengan apa yang sabit pada ilmu Allah, benda yang berlainan. Macam saya ni arkitek, pelang duduk dalam kepala saya, pelang rumah dalam kepala saya. Rumah tak ada. Sampai masa saya buat ikut pelang saya tu, jadi rumah tu. Jadi pelang dengan apa yang duduk kenyataan tu sebiji. Tapi rumah yang dibuat itu dengan apa yang ada dalam fikiran saya, dua benda yang berlainan. Itu tamsilangnya. Jadi kenyataan bandingannya, rumah yang diciptakan itu, kalau dalam kes ini kita anggap sebagai Nur Muhammad dan makhluk-makhluk lainlah yang diciptakan. Pelang dia tu dan diri saya ni secara bandingannya orang panggil haqiqah Muhammadiyah. Ni cara mudah, cara reka supaya nampak, supaya tak keliru. Dua benda yang berbeza, tidak sama. Tapi kalau keliru bab ni memang salah faham. Sebab bab ni bukan bab untuk dibahaskan secara umum. Ini cara saya nak mudah sikit supaya nak selesaikan masalah ni. Saya kena sebut juga. Tak sebut nanti kosong, tak tahu benda. Ni kena sebut kat sikit-sikit untuk menyelesaikan isu yang berbangkit lah. Tuduhan orang hari ni. Kena faham hakikat tu. Sama juga saya dengan cermin. Saya tengok cermin. Gambaran saya ada dalam cermin. Saya sebenar ni. Tak lari hak dalam cermin hak saya nyata ni, tak lari, rupa tula je. Tapi cermin saya tak sama. Orang gila je kata sama. Hak duduk dalam cermin tu gambaran dia. Tapi hak saya ni sayalah. Hak dalam cermin tu bukan saya. Tapi bahawa maklumat tentang saya tu ada dalam cermin tu. Tamsilang mudah, gambaran mudah. Maka demikianlah hubungan antara Nur Muhammad dan makhluk-makhluk yang tercipta daripadanya selepas tu sabit pada ilmu Allah. Maka Nur Muhammad ini, Nur Muhammad lah makhluk yang diciptakan. Tapi bahawa semua ini sudah sabit pada ilmu Allah itu orang panggil haqiqah Muhammadiyah. Hakikat Muhammad. Istilah. Istilah. Jadi kena fahamlah, kita nak mengaji ilmu apa-apa ni kena faham istilah dia. Salah faham istilah, jadi sesak kita ni. Kita mengaji kitab fiqh, ada istilah khalwat. Khalwat tu kena takat perbuatan buruk. Kena takat. Tapi mengaji tasawuf ada juga istilah tu khalwat, tapi benda molek. Benda molek orang berkhalwat ni. Jadi kalau kita tak tahu bidang ilmu pakai istilah sama, dia berkhalwat jahat kakak ni, berkhalwat dah setara. Padahal kawan ni khalwat dalam istilah ilmu tasawuf. Kita ni pakai salah tok ilmu ni. Pakai istilah tok fiqh. Memang jahatlah perbuatan tu, kan istilah khalwat tu duh dari segi ilmu fiqh. Kena faham istilah setiap ilmu. Jadi antara punca kekeliruan ni berlaku tak faham istilah dengan baik. Itu punca. Baik, jelas itu. Bahasa mudahnya begitu. Baik, isunya apa yang timbul? Jadi ada setengah orang cuba memberikan gambaran menurut persepsinya. Bahawa Nur Muhammad ni cuba digambarkan sebagai Nur Muhammad ni lah Allah. Allah lah ni Nur Muhammad. Ni akalang ni mari ni. Punca mari ni. Mari sebab apa boleh jadi macam tu? Kalau orang yang membuat tafsiran ini secara sengaja sedangkan faham maksud sebenar, berarti dia telah menuduh ulama dengan tuduhan yang buruk.
Tapi kalau dia tak faham, kena belajar, kena mengaji dengan orang yang memang bidang bidang benda tu, dia pergi mengaji. Kalau dia faham tapi awak tak faham, ini menyakit hari ini. Baik, persoalannya, kenapa timbulnya persepsi, tafsiran ataupun gambaran yang keliru ini? Kenapa jadi gitu? Kalau hak sengaja tu sengajalah, hak tak sengaja ni, hak orang tak sengaja, dia baca-baca dia faham gitu. Lalu dia kata ulama tasawuf mengatakan Nur Muhammad tu adalah Tuhan, Tuhan tu Nur Muhammad. Persoalannya hak tak sengaja ni sebab apa boleh jadi gitu? Itu kita nak hurai sikit, sebab apa boleh jadi. Saya nak khabar bahawa pertama sekali untuk memahami kena ada kaedah yang betul dalam memahami nas-nas dan dalil-dalil. Yang kedua, jangan ambil stopok-stopok, jangan ambil stopeng-stopeng. Kena kait dengan yang lain lagi. Punca kenapa kekeliruan ini terjadi kerana tidak ada kaedah yang betul dalam memahami dalil dan kalam ulama. Yang kedua, kerana ambil dalil pakai tebuk, ambil stopeng-stopeng. Baik, saya nak bagi contoh. Sebab hari itu tak jelas molek bab contoh ni. Ulama-ulama kita yang habis umur mengaji, mempelajari Al-Quran dan hadis telah meletakkan kaedah-kaedah yang jelas. Kalau dalam Al-Quran dan hadis ada apa yang dinamakan sebagai muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Ulama kita sudah beri ketetapan gitu. Yang muhkamat ni yang jelas, terang. Yang mutasyabihat ni ada kekeliruan. Muhkamat ni memang terang-terang, jelas, tak keliru langsung. Yang mutasyabihat ni keliru. Maksudnya kena jelas. Sama ada kita serahkan maknanya kepada Allah, itu orang panggil manhaj tafwid, serah maknanya kepada Allah. Dan kadang kita tidak dapat memahami dengan baik, ataupun kita menghuraikannya, menjelaskannya, ini orang panggil takwil, hurai dia. Dua-dua ni manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua-dua ni. Sama ada serah maknanya kepada Allah ataupun kita huraikan dia. Dua-dua dia boleh pakai belaka. Baik. Ulama sudah menetapkan itu, dalam Al-Quran ada gitu. Nanti akan saya beri contoh. Maka demikian juga di dalam kitab-kitab ulama tasawuf. Ada aspek-aspek, kalau yang muhkamat tadi itu dalam kaitan ada, kalau dalam Al-Quran ada muhkamat, ada mutasyabihat, ada hak jelas, ada hak keliru. Dalam kitab tasawuf pun ada. Ada bahagian mu'taqadat, ada i'tiqad, ada bahagian ruhaniyat, ada bahagian quranian, bahagian mazaqat, bahagian zuk dan rasa. Ataupun kita pakai istilah lain, ada aspek disebut sebagai ma'rifatul zat, ma'rifatul haqiqah, mengenal hakikat sebenar Tuhan, dan ma'rifatul haq, mengenal kebenaran Tuhan. Ataupun guna istilah lain yang dipakai oleh Ibn Arabi, ada aspek tanzih, ada aspek tashbih. Apa benda-benda ni? Saya kabur, lambung dulu, lambung. Saya sebutlah pula. Nak kabarnya, saya sebut istilah-istilah tadi itu balik kepada asal. Kalau dalam Al-Quran ada muhkamat, ada mutasyabihat, maka dalam kitab tasawuf ada unsur tanzih, ada tashbih. Selagi itu. Kemudian dalam kitab tasawuf ada ma'rifatul haqiqah, kemudian ada ma'rifatul haq. Istilah lain je. Baik, apa benda-benda ni? Ni saya nak beri contoh ni. Kalau kait Al-Quran tadi muhkamat, mutasyabihat, maka dalam kitab tasawuf ada tanzih, ada tashbih. Sama je. Kemudian ada istilah lain kita pakai, ada ma'rifatul haqiqah, ma'rifatul haq. Baik, apa makna perkataan ini? Tanzih maksudnya kemahasucian Allah. Maha suci Allah tak dapat dicapai hakikatnya. Tashbih, aspek-aspek yang dapat kita faham, yang dapat kita tanggapi, yang dapat kita rasai. Itu tashbih orang panggil. Sebab manusia ni hanya dapat menanggapi, hanya dapat memahami, hanya dapat menanggapi dan dapat merasai sesuatu yang ada konsep keserupaannya. Kaedah tak boleh nak pakai kita ni. Maka aspek itu orang panggil tashbih. Saya beri contoh lagi. Ini istilah dulu, berat sikit lah. Tak apalah. Ataupun ma'rifatul haqiqah, mengenal hakikat Tuhan.
Yang ni hakikat Tuhan itu mengenalnya macam mana? Tak dapat dikenali. Sudah saya jelaskan dalam kuliah-kuliah yang lepas tentang benda ni. Hakikat Tuhan tidak dapat dikenali. Guana-guana tak dapat. Adapun ma'rifatul haq, aspek yang dapat kita kenali, mengenal kebenaran Tuhan, yang dapat kita tanggapi, dapat kita fahami, dapat kita hurai jelaskan, dapat kita rasakan. Ma'rifatul haq. Baik. Balik contoh, dengan contoh baru nampak sikit. Itu konsep istilah kelabu sikitlah. Biasalah. Tapi saya jelaskan ini sekadar yang saya rasakan perlu untuk kita faham dia ni. Sebab apa yang jadi celaru ni? Sehingga timbul tuduhan yang bukan-bukan kepada alim ulama kita. Kita terkejut bila dituduh Ibn Arabi sebagai kufur, sebagai kafir dengan pemikiran-pemikiran yang difahami oleh orang si penuduh. Abdul Karim Al-Jili juga dituduh seperti itu. Ni. Kalau kita hari ni masalah alim ulama kita ni, sepatutnya kita cuba memahami. Kalau kita ni tidak setaraf dengan alim ulama, sikap kita ni memahami, cuba memahaminya, memperincikannya. Tapi hari ni jadi lain. Kita lebih kepada mentarjih, nak tarjih, kemudian mentasih. Kita pula tolong nilai, tukang nilai. Betul salah, molek dan molek kita tukang nilai. Kalau kita setaraf dengan dia, molek lah. Masalahnya kita ni air kaki pun tak bau, air kaki pun tak ada. Jadi sikap kita sepatutnya memahami kalam ulama. Cuba nak faham. Kita tak apa nak faham ni, apa benda sebenarnya? Gitu. Cuba nak faham. Mungkin ada maksudnya gini, mungkin ada maksudnya. Kena cuba nak faham. Itu sikap orang yang seperti kita ni, yang tidak setaraf dengan imam-imam tu. Tapi hari ni dok. Kita hari ni, alim ulama kita ni ngaji di mana tahu, bersaling segala-galanya. Lalu bertindak macam nimbang. Dia alat nimbang, duk timbang alim ulama, mujtahidin. Imam Ghazali tak kena, imam ni tak kena. Dia buat je macam nimbang. Sepatutnya dia duduk salah satu neraca nimbang tu. Dia tak imam, tengoklah mana berat. Itu saya kata tadi, kalau buat gini ni, air kaki pun tak ada. Air kaki pun tak ada. Ni dah, dia jadi nimbang. Dia kayu bahan dia nanah, nak timbang mesti berat nanah. Nimbang patah. Bukan nak tahu berat berapa, nimbang tu patah. Alat nimbang kayu buruk tu. Nak timbang batu, besi. Tak kena. Bukan berat timbangan yang dapat kita tahu, alat tu patah. Nimbang tu boleh patah riuk. Hari ni, tapi nak macam mana hari ni, gara-gara aling hari ni, orang ni mengaji di mana tahu serba-serbi. Lalu cuba nak, dia pula nak tarjah imam-imam. Sepatutnya nak memahami kita ni, tarah kita ni, memahami. Kalau ada ikhtilaf pun dengan mereka itu, kita cuba nak memahami. Ini konsep lain. Baik, balik asal semula. Apa ibu ayah sikit mana ni. Balik asal semula. Baik, dalam Al-Quran jelas ada dua sudut ni. Sebagaimana dalam kitab tasawuf ada. Dalam Al-Quran muhkamat jelas Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allah itu dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyerupai sesuatu. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu adalah muhkamat jelas. Tuhan itu Maha Esa. Satu je Tuhan. Tidak berbilang-bilang, tidak berkomponen, tidak segala-galanya. Tuhan itu tidak menyerupai sesuatu. Berarti tidak dapat digambarkan, dibayangkan hakikat sebenar Tuhan itu. Tidak melibatkan masa, tidak melibatkan tempat. Sebab semua tu hak boleh kita fikir lagi tu. Tempat, yang ada masa, yang ada itu, yang ni. Itu jelas. Tapi dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat mutasyabihah. Kalau kita tidak ada kaedah yang betul dalam memahami ayat, sakit, boleh sakit sini. Baik, contohnya ayat macam mana? Baik, pertama sekali kita beri contoh ni. Kalau ayat At-Ta'araj tu, kita tak mau sebut ayat tu lah. Ayat tu banyak dah. Dia sebut ayat lain. Saya sebut sikit dulu, tapi kita sebut balik. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Ayat ni kalau kita terjemah, ke mana saja kamu menghadap,
maka di sana ada zat Tuhan. Kalau kita nyatakan wajah dengan makna zat, kemana kamu berhadap, di situlah ada zat Tuhan. Berarti ayat ni kalau kita faham secara zahirnya, menghadap kepada Tuhan belaka ni. Tuhan ni batang, tiang ni Tuhan, orang ni Tuhan. Ada putih, ada hitam, ada gelap, Tuhan belaka. Mau berhadap mana-mana Tuhan belaka. Tu zat Tuhan belaka tu. Kalau kita faham zahir, jadi gitulah. Tapi seperti itukah yang difaham oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tidak. Maka demikian juga dalam kitab tasawuf. Ada huraian-huraian seperti ini. Tapi apakah seperti itu yang mereka maksudkan? Tidak. Contoh, nak kau contoh. Tu nak kau yang jadi keliru ni sebenarnya bukan kitab tasawuf. Al-Quran pun ada ayat-ayat yang semacam itu. Baik, contoh lain. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia, Allah bersama kamu di mana kamu berada. Bersama kita. Bersama saya, bersama tuan-tuan, ada belaka tu. Situ-situ ada belaka. Zahir ayat jadi macam tu. Seperti itukah ulama-ulama kita faham Ahlus Sunnah? Tidak. Tapi zahir ayat memang khabar gitu. Dia bersama kamu. Bersama ni, bersama dengan ni, bersama ngepok ni, ada belaka ni. Ada belaka. Seperti itukah? Tidak. Jadi kalau begitu, apa maksudnya? Adalah huraian-huraiannya. Tapi kalau kita faham cara zahir, macam itulah. Jadi seperti ini juga ada dalam kitab tasawuf. Benda macam ni juga ada dalam kitab tasawuf. Maka hendaklah kita ada cara, kaedah memahaminya dengan baik. Baik, nak beri alam yang berat lagi. Berat lagi. Baik, dalam Al-Quran ada sebut. Ini jelas lagi. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Tengok molek-molek. Ni kisah orang Islam perang. Orang Islam membunuh musuh-musuh, membunuh. Tapi apa firman Allah? Falam taqtuluhum. Sebenarnya kamu tidak membunuh mereka itu. Walakinnallaha qatalahum. Tapi Allah yang membunuh mereka itu. Nak kata dia. Nak kata apa? Dengan nas Al-Quran. Kita tengok orang bunuh-bunuh, tapi Tuhan khabar bukan orang tu bunuh. Aku bunuh tu, aku tu. Jadi zahir ayat ni nak khabarnya orang tu Tuhan lah. Kerana Tuhan si khabar. Sebenarnya aku bunuh orang tu. Munafik je orang tu. Tapi sebenarnya zahirnya boleh difaham seperti itu. Tapi seperti itukah yang ulama kita faham? Tidak seperti itu. Maka seperti ini juga ada dalam kitab tasawuf. Baik, ayat selepas sambung ya. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Ketika engkau melontar tombak tu, Nabi dalam perang, Nabi ni lontar tombak ni. Nabi cerita sebenarnya Nabi yang lontar. Tapi apa kata Tuhan? Wa ma ramaita iz ramaita. Ketika engkau melontarkan tombak tu, sebenarnya bukan engkau yang melontar. Walakinnallaha rama. Sebenarnya Allah yang melontar. Zahir ayat ni seolahnya Nabi Muhammad tu Allah. Nak kata mana? Nak kata mana? Tapi seperti itukah ulama kita faham? Tidak. Maka ayat semacam ini ada dalam kitab tasawuf. Sebab tu kita nak mengaji kitab tasawuf kena faham kaedah dia ni, kaedah dia, manhaj memahami dalil ni. Sebab dalam Al-Quran sebut gitu. Bukan engkau yang melontar tombak tu, tapi Allah yang melontar. Kata mana? Zahir memahami seolahnya Nabi Muhammad tu adalah Allah. Mana kamu? Inilah orang yang mudah-mudah menyalahkan faham ahli tasawuf. Dia kena ada manhaj, kaedah yang betul memahami. Al-Quran pun ada benda-benda macam ni. Tapi kita tahu bahawa itu bukan maksudnya. Ada huraiannya, ada tafsirannya. Maka seperti itu jugalah dalam kitab tasawuf. Seperti itu. Ni kitab tasawuf kita buat pejam mata. Ambil ayat secopeng-secopeng. Ulama tasawuf kata manusia ni Tuhan, Tuhan ni manusia. Nabi Muhammad tu Tuhan, Tuhan tu Nabi Muhammad. Ambil tau. Ni saya kata. Kena ada kaedah memahami yang betul. Yang kedua, jangan ambil secopeng-secopeng.
Kalau ambil secopeng-secopeng, Jabariyah betul. Tidak salah. Sebab apa? Kerana ada Al-Quran yang membenarkannya. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya upaya sama sekali, melainkan Allah semata-mata. Tak ada daya upaya. Manusia tak ada apa-apa. Tuhan belaka. Betul Mu'tazilah. Betul Jabariyah. Jadi kalau you girogo orang pun, you ropok rumah orang pun jangan marah. Tuhan belaka tu. Sebab tak ada daya upaya. Kita ambil ayat ni secopeng. Ambil ayat ni saja. Itu bahaya. Hari ni yang jadi celaru hari ni penyakit ni lah. Kerana tidak ada manhaj yang betul dalam memahami dalil. Yang kedua, ambil secopeng-secopeng ni. Kalau ambil secopeng-secopeng, ayat-ayat tadi tu, saya sebut tadi tu, semua seolahnya menjurus kepada manusia ni jadi Tuhan. Maka jangan marah ahli tasawuf lah. Al-Quran berlambuk ayat-ayat macam ni. Nak kabarnya. Saya nak kabar hari ni timbul isu tadilah bila ada orang kita ni mengaji di mana tahun menuduh ulama-ulama besar kita yang sudah diiktiraf oleh alim ulama sebagai orang-orang soleh, sebagai awliya dan sebagainya, kita tok dia kafir atas kefahaman yang kita cipta, yang kita persepsi kita sendiri. Kita tak sedar apa yang mereka ucapkan itu, gaya bahasa seperti itu ada dalam Al-Quran juga. Kita lupa bahagian tu. Baik, ayat lain bercontoh lagi. Dalam Al-Quran ada sebut, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan fa khara Musa sa'iqa. Siapa si genah dah? Sikit je. Bila Tuhan bertajalli di Bukit Tursina. Tajalli ni kalau kita faham makna zahir dia, Tuhan menjelma di Bukit Tursina, hancur luluh Bukit Tursina tu. Seolahnya Tuhan ini menjelma dalam istilah ilmu akidah orang panggil hulul, menjelma di bukit. Seolahnya Tuhan ni jelma situ. Seperti itukah difaham oleh ulama kita? Tidak. Tapi ayatnya ada. Jadi dalam kefahaman kita bahawa tidak ada konsep penjelmaan, bukan Tuhan tu jenis mari sini. Bagi orang yang faham cara zahir, dia kata Tuhan duduk di Bukit Tursina lah. Lepas tu bertembur dengan ayat Tuhan duduk atas langit pula. Mulalah bila tembur nak kata mana? Masa turun atas Bukit Tursina, tak ada atas langit. Molek pula. Lepas tu Tuhan bersama kamu tu, nak turun mana pula ayat tu? Pening. Ni. Tak apalah, dia kena signal apa dah. Kita dah dan juga sempurna molek. Nanti saya akan sambung semula insya-Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.